بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله إخوة الإيمان kita dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Yang pentingnya ikhwatul iman, kita duduk dalam majlis ta'lim. Tempat, negeri itu tidak memainkan peranan. Yang penting majlis kita majlis ta'lim. Nabi SAW Nabi sebut kepada kita ikhwan dalam selalu riwayat-riwayat seperti ini kita baca untuk bagi ingat kepada kita. Nabi bagi tahu kepada kita bagaimana mudahnya masuk syurga kalau kita ikut Nabi, dan betapa sukarnya kita masuk syurga kalau kita tak ikut Nabi. Itu satu benda yang kita kena faham betul-betul. Sebahagian daripada fitnah di akhir zaman, fitnah ni ada dua kan. Satu nama dia fitnah syahwat, satu nama dia fitnah syubhat. Fitnah syahwat dia berkaitan dengan keseronokan dalam hidup. Makan, minum, harta, benda, pangkat, kecantikan, ini semua nama dia fitnah syahwat. Syahwat bermakna benda-benda yang seronok. Cuma orang Melayu je bila kata syahwat tu nampak tongkat Ali. Itu masalah orang Melayu. Orang Melayu kata syahwat, wah dia nampak tongkat Ali. Itu syahwat yang tak betul. Syahwat bermakna keseronokan. Quran dalam surah An-Nisa dalam surah Ali Imran, Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Itu adalah syahwat. Kecintaan dihiasi manusia, kecintaannya pada wanita, pada harta, pada anak laki-laki, pada kuda, pada tanah yang terhampar, pada emas, pada perak. Maka kita ada fitnah yang bernama fitnah syahwat. Harta adalah fitnah syahwat. Pangkat, kedudukan, fitnah syahwat. Yang kedua fitnah kita, fitnah ni maksudnya ujian yang Tuhan bagi. Orang Melayu kalau kata fitnah, fitnah aku. Fitnah bermakna ujian. Fitnah yang kedua adalah fitnah syubhat. Syubhat bahasa Arab Melayu panggil apa? Kesamaran. Benda syubhat, benda tak jelas. Biasanya fitnah syubhat ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ilmu dan pemikiran. Quran menyebut kepada kita ikhwan tentang ayat yang selalu abang baca dalam salat, ayat daripada surah Al-Mulk tentang ahli neraka masuk dalam neraka dan mereka merintih dalam neraka. Fa'tarafu bizambihim, mereka memberi i'tiraf, mereka mengakulah dosanya mereka buat. Di antara dosa dia buat apa dia? Dia berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalaulah kami duduk dalam dunia, kami mau dengar, kami mau fikir, kami tak masuk dalam neraka sa'ir. Yang ni nama dia fitnah syubhat. Karena itu ikhwan, kita duduk dalam majlis ilmu ni ikhwan, kita nak keluar daripada fitnah syubhat dan sebahagian daripada fitnah syahwat. Kita ikhwatul iman, kita buat majlis ilmu, kita kena tahu wahyu Tuhan tidak turun di masjid, wahyu Tuhan turun di Gua Hira. Itu asas dia. Sepatutnya dipilih Masjidil Haram untuk diturunkan permulaan wahyu, tapi wahyu tak turun di situ. Wahyu turun di kawasan Mekah juga, di satu gua
yang terkenal dengan gua Hira. Turunlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, dia nak bagi tahu kepada kita ikhwan bahawa walaupun Nabi duduk dalam gua, itu tidak menghalang untuk kita mengenal agama Tuhan. Tidak menghalang. Tapi untuk mengenal agama Tuhan ni ikhwan, mesti melalui Nabi. Tak ada orang kedua, tak ada orang ketiga. Tak ada. Di akhir zaman ni kita ada fitnah yang bernama fitnah syubhat ini. Orang merasakan dia boleh masuk syurga tanpa ikut Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini benar-benar malapetaka. Bukan malapetaka, malapitaka. Tahu ikhwan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membenarkan Rasul dia bercakap apa pasal Tuhan sampai wahyu turun. Kita nak belajar kronologi itu ikhwan, kronologi ilmu itu. Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah. Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah pun Tuhan tak benarkan dia bercakap melainkan wahyu turun. Kata Imam Ibn Kathir, ada 12 tempat dalam Quran yas'alunaka bermakna mereka bertanya kepada engkau. Salah satu daripada yas'alunaka apa dia? Yas'alunaka 'anil mahir. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahir. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad berkenaan dengan haid. Katakanlah, tengok dia yas'alunaka 'anil mahid, dia berhenti. Lepas tu dia start dia ibtidak dengan qul, katakan. Artinya antara yas'alunaka nak datang qul ada saktah, bukan saktah bacaan, saktah ayat. Maksud dia apa? Ayat tu terberhenti, bermakna tak ada jawapan. Ikhwan, saya tanya kepada antum, Nabi tak tahu pasal haid ke? Agak-agak wahyu ni orang tanya dekat Nabi haid, agak-agak masa tu umur Nabi berapa? Nabi dah jadi Rasul, Nabi boleh jawab. Tapi Allah tak membenarkan Rasul dia bercakap tentang urusan Tuhan tanpa Tuhan yang memulakan. Tak boleh cakap. Yas'alunaka 'anil mahid. Very common knowledge. Betul, Datuk? Very common knowledge kan? Sangat simple punya soalan. Satu orang tak tahu. Nabi tak ada isteri kan masa itu? Kalau Nabi tak tahu isteri, at least Nabi boleh tanya, Aisyah, haid ni apa dia? Kalau Nabi tak tahu sangat, very impossible. Tapi kenapa dia start dengan qul? Qul adalah perintah. Katakanlah Muhammad. Kerana mereka bertanya tentang urusan agama. Mereka nak agama yang menjawab, Tuhan yang menjawab. Nabi bukan Tuhan. Maka Allah tak membenarkan Rasul dia bercakap tentang Tuhan, tentang agama Tuhan, melainkan Tuhan yang menyediakan jawapan. Maka bila Allah bagi tahu, baru Nabi jawab. Allah kata, qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Haid adalah darah kotor, darah yang menyakitkan wanita, darah yang bila datang wanita tu rasa malu, dan jauhilah wanita itu ketika dia datang haid. Ikhwan, semudah itu Allah tak benar ke Rasul dia cakap. Bagaimana di akhir zaman ini ikhwan, orang boleh bercakap satu ilmu yang Nabi tak tahu, yang Nabi tak pernah cakap, orang hari ni tahu. Maka para ulama hadis, para ulama akidah, para ulama sunnah bagi tahu di antara manhaj talaqi, manhaj kita belajar, apabila kita belajar satu ilmu yang ilmu itu tidak melalui Nabi, maka tinggalkan ilmu itu. Ilmu itu tak benar ikhwan, tak benar. Orang hari ni boleh beritahu tarikh kiamat, tahun kiamat, tanda-tanda kiamat, Nabi tak pernah tahu. Nabi tak pernah beritahu. Orang hari ni tahu. Bermakna orang hari ni berbicara agama tidak melalui Nabi. Demi Allah ikhwan, itu bukan agama, itu syaitan, itu jalan syaitan.
Karena itu ikhwan, kita nak masuk syurga, syarat masuk syurga ni wajib ikut Rasulullah. Wajib ikut Rasulullah. Siapa-siapa yang ingin masuk dalam syurga Tuhan, maka mestilah dia belajar tentang Nabi Muhammad. Mesti dia tahu tentang Nabi Muhammad. Dia tak boleh dan tak akan sampai ke syurga kalau tak ikut Rasulullah. Kerana itu ikhwan, di antara tanda jalan yang kita ikut itu benar, selalu kita sandarkan perbuatan kita pada Nabi secara sahih. Kita sandarkan Nabi. Ikhwan, Allah hantar pada kita Rasul. Allah hantar pada kita Rasul. Kemudian kita ikut Rasul tu. Sampai di hari akhirat, Allah tanya kita. Allah tanya kita, kenapa kau buat ini? Kita kata, kerana Rasul kau yang ajar. Allah kata, kenapa kau tak buat ini? Kita kata, Rasul kau yang ajar kami untuk tinggalkan. Agak-agak dengan jawapan itu Tuhan buang kita ke neraka ke? Agak-agak lah Tuhan akan buang kita ke neraka. Kamu layak masuk neraka. Kenapa? Kerana kamu ni tak guna punya hamba. Kau buat apa yang Rasul aku buat, kau tak buat apa yang Rasul aku tak buat, kau celaka. Satu orang dibangkitkan depan Tuhan, kenapa kau buat demikian? Saya buat demikian kerana Rasul kau tak buat. Kenapa kau tak buat ini? Kenapa kau buat ini? Saya buat kerana Rasul kau tak buat. Kenapa kau buat? Saya buat kerana Rasul kau tak suka saya buat. Agak-agak dengan jawapan ini Tuhan akan persilakan dia masuk syurga? Tidak, ikhwan. Tidak. Pasal itu insan ini, ikhwan, dia kena tahu perkara ini dulu. Di akhir zaman, ikhwan, kita ingat balik. Sesuatu masih kosong lagi depan saya ni. Ke depan sikit. Ke depan sikit boleh. Saya boleh ke belakang lagi. Meja ni boleh ke belakang lagi. Boleh. Di sana. Alhamdulillah. Belakang. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Karena itu ikhwatul iman, di akhir zaman ini, ikhwan, kita nak kena terang kepada orang sungguh-sungguh, kebaikan itu seluruhnya ada pada Rasulullah, keburukan itu seluruhnya ada pada orang yang tidak mengikuti Rasulullah. Mana-mana jalan hidup yang manusia pilih untuk ikut Rasulullah, itu adalah jalan kebaikan. Mana-mana jalan manusia pilih yang jalan itu memalingkan kita daripada Rasulullah, itu adalah jalan kejahatan. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat-ayat Al-Quran. Awal-awal daripada surah Al-Baqarah, Allah katakan Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Supaya kita tak ragu dengan Quran. Kenapa, ikhwan? Kerana Rasul akan datang membacakan Quran. Rasul akan datang membacakan Quran. Maka Allah minta kepada kita, jangan ragukan benda yang dia nak baca. Kalau kau ragu benda itu, kau tak akan dapat petunjuk Allah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nabi SAW, ikhwan, semua kita dengar selalu hadis Imam Ahmad. Hadis ini hadis sahih daripada Abdullah bin Mas'ud berkenaan dengan ayat 153 surah Al-An'am. Kan Nabi baca, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kemudian Nabi buat garis di atas tanah, betul? Ke satu garis panjang, betul? Nabi kata ini jalan Allah. Lepas tu di garis panjang itu, di sebelah kanan sebelah kiri Nabi buat yang bengkok. Nabi kata ini adalah subulus syaitan, betul? Yad'u ilaihi. Setan bersungguh-sungguh heret kita daripada yang benar kepada yang bengkok. Bersungguh-sungguh Nabi kata. Nabi kata, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Luruslah kamu di atas jalan ini, jangan berpecah dari jalan ini. Jalan apa, ikhwan? Jalan hidayah Tuhan, Quran yang datang kepada Rasulullah. Jalan tu, bukan jalan lain.
Nabi boleh kata, ikutlah jalan ini, dan beberapa jalan yang sama macam ini. Tidak. Untuk sampai kepada syurga Tuhan hanya ada satu jalan. Jalan yang Tuhan turunkan kepada Rasul. Jalan tak ada, ikhwan. Tidak ada. Akhir zaman, ikhwan, banyak orang datang memperkenalkan jalan-jalan dia sendiri. Nabi habaq ada 73. Daripada 73, satu yang benar. Yang benar tu macam mana? Kerana warnanya kah? Kerana pakaiannya kah? Tidak. Benar kerana isinya. Apa dia? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang ikut aku dan ikut sahabat aku. Pasal tu, di akhir zaman, ikhwan, janganlah kita terperdaya dengan nama, dengan grup, dengan nama, dengan firqah, dengan taifah. Jangan. Hatta Ustaz Al-Fadhil sekalipun, jangan terpedaya. Selama dia bercakap, dia bawa kita pada Rasulullah. Apa bukti dia bawa? Dia baca Quran, dia baca hadis. Dia baca Quran, dia baca hadis. Dia mengangkat Quran, dia mengangkat Nabi. Dan dia cerita benda yang benar. Ikhwan, dalam dunia ni siapa suka dengan benda palsu? Pak Amit, saya nak bagi kereta kat Pak Amit, tapi janji kosong. Tiba-tiba Pak Amit pegang dekat saya. Tak betul. Kalam farah, kalam kosong. Siapa mau kalam kosong? Hadis palsu, kalam kosong. Kerana itu, ikhwan, Allah muliakan agama ini dengan Rasul dia. Allah hantar Rasul dia datang mengajar agama. Tuhan tak benarkan kita fikir. Tuhan tak mau kita beribadat dengan fikir. Tak mau. Allah bimbing kita, hantar Rasul. Kita ada makhluk dalam kepala kita ni, nama dia otak. Tuhan boleh berinteraksi dengan otak dan hati kita. Tapi dah, Tuhan hantar Rasul supaya tak berlaku kesilapan. Tidak berlaku langsung kesilapan. Maksum bermakna tidak berlaku langsung kesilapan dalam mendidik umat berkenaan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak berlaku kesilapan langsung. Itu makna maksum. Tidak ada silap langsung ketika Nabi baca Quran. Nabi menyampaikan hidayah Tuhan. Nabi bimbing kita kepada Allah. Demi Allah, tidak ada silap langsung. Itu makna maksum. Pasal itu Nabi kata, innama ana bashar mislukum yuha ilayya, aku manusia macam apa. Kalau pegang aku manusia, samalah kita. Tapi apa yang aku cakap ni wahyu, yuha ilayya wahyu. Dan wahyu kena benar. Tak boleh bikin-bikin pasal wahyu. Musailamah Al-Kadzab, Musailamah, ada baca Musailamah Al-Kadzab, buat wahyu baru. Fil, malfil, wa ma adraka malfil, jismun kabir, khartulun tawil. Dia kata haza fil. Orang Bapak Amit dengar baca, gelak pecah perut jek pula, pecah perut jek pula. Ni wahyu apa kepala otak? Artinya ada usaha syaitan untuk mengheret manusia ke jalan ini. Pasal itu kata Abu Aliyah, alhamdulillah, aku syukur pada Allah jadi orang Islam. Tapi aku lebih syukur pada Allah kerana aku dapat belajar sunnah. Sunnah lah yang telah mengeluarkan aku daripada firqah yang sesat. Bila datang kepada orang cuba nak menyeleweng dengan sunnah, ikhwan, bertemulah hakikat ilmu. Ada. Semua boleh kata ada. Tapi bila datang pendakwaan, dia cuba buktikan, sunnah akan menepis seperti kilatnya menyambar. Pasal itu kita belajar ilmu hadis, kita belajar berkenaan dengan sanad. Ikhwan, saya teringat apa yang Syekh selalu sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini insan yang mulia, Mungkin saya bercakap ni ada kena mengena dengan apa-apa yang berlaku. Tetapi saya nak jelaskan ini, ikhwan. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang mulia. Sangat mulia, sangat mulia. Salah satu daripada kemuliaan Nabi antum boleh lihat. Ikhwan, andai kata Quran tidak turun, kita tahu tak pasal Nabi? Kalau Quran tidak turun, bermakna wahyu tak ada, kan? Tak tahu. Orang dulu seperti Abu Bakar, seperti Umar, semua ni, masyarakat dulu, mereka tahu Nabi itu mulia,
Dari apa? Kalau sekadar Nabi kata dia mulia, kalau Nabi kata dia mulia, tak jadi sangat. Nabi kata, tahu tak aku siapa? Aku Rasulullah. Kemudian orang kata, okeylah kau Rasulullah. Apa bukti kau Rasulullah? Bukti tak ada lah. Tapi saya Rasulullah. Orang putih kata apa? Get laughing. Macam Tom and Jerry kena gelak. Kuki gelak. Tapi ikhwan, anda tahu tak satu benda? Apa dia yang kita tahu ikhwan? Alam tidak dibenarkan bercakap tentang Rasulullah. Tidak ada tempat, tidak ada masdar tempat yang mula bercakap tentang Rasul, melainkan tempat yang pertama bercakap tentang Rasul adalah Kitabullah. Sebelum Nabi Muhammad hadir, namanya ada dalam Taurat dan Injil. Apa itu Taurat, apa itu Injil? Kitab samawi sebelum Nabi. Betul? Apa nilai kitab Taurat dan kitab Injil? Wahyu ilahi kepada kaum Bani Israel. Allah tak benarkan siapa bercakap pasal Rasul, malaikat dia sendiri berbicara dengan kita kata apa? Kalam Tuhan. Saya tanya pada antum, kalam Tuhan ini mulia ataupun tidak? Bukan kata mulia, sangat mulia. Ada tidak ada dalam kalam Tuhan pencerobohan? Demi Allah tidak ada. Min baini yadayhi wa min khalfihi la ya'tihi al-batil. Tidak ada kebatilan depan, belakang, atas dan bawah. Inna nahnu nazzalnahu zikra wa inna lahu lahafizun. Daripada situ antum tahu satu benda daripada situ. Tuhan tidak membenarkan kita berbicara tentang Rasul dia. Tuhan tak benarkan. Yang mula bicara tentang Rasul, kerana itu Rasulullah, maka yang mula bicara tentang Rasulullah hanya penghantar Rasul, Allah. Allah saja boleh memulakan kisah ini, orang lain tak boleh. Kenapa? Semua kalam manusia kotor, tidak berhak bercakap. Masdar dia adalah Al-Quran. Setelah Al-Quran, yang kedua, siapakah yang bercakap tentang Rasul? Sunnah yang mutahharah, bercakap pasal Rasul. Wahyu turun. Nabi tak bercakap pasal diri dia, Nabi tak bercakap pasal dia. Tetapi bila datang wahyu dalam bentuk sunnah, baru Nabi bercakap dia siapa, kedudukan dia. Kebanyakan yang Nabi cakap memperjelaskan tugas dia. Yang ketiga ikhwan, yang bercakap tentang Rasulullah ini adalah satu generasi, satu kumpulan manusia yang Quran, wahyu dan Nabi sendiri telah memberi jaminan mereka benar dan mereka ahli syurga. Saya berhentikan situ. Inilah tiga masdar, tiga tempat, tiga sumber yang dibenarkan dalam agama bercakap tentang Rasul. Lain sumber tidak boleh. Kenapa? Kerana Rasul ini terlalu suci dan mulia. Suci dan mulia. Abu Bakar siapa dia? Ahli syurga. Dia bercakap tentang Rasul. Kita dengar Abu Bakar cakap. Ikhwan, wahyu, saya tanya kepada antum, wahyu metos? Are you agree? Keluar kita daripada ahli sunnah. Macam perempuan gila sekong tu kan. Apa perempuan gila sekong. Dia kata wahyu ni metos, Jibril metos, Muhammad genius, dia yang tulis buku. Tak yang perempuan Arab gila tu kan. Dia kalau main Malaysia bagi makan kabat baru dia tu. Kita buat cendol kabat bagi dia. Tapi bagus, pemerintah tu halau dia keluar pun bagus. Nama dia perempuan Jahannam. Dia kata mitos. Jibril tak pernah wujud, Muhammad mereka Quran sendiri. Tidak, wahyu benar. Wahyu benar. Hadis Nabi benar. Hadis yang benar adalah benar. Sahabat, tidak, sahabat tak berbohong pasal agama. Semua yang bercakap pasal Rasul adalah sumber yang membersihkan, sumber yang cukup bersih. Ikhwan, kita apabila nak cakap pasal Rasul, tidak ada endorsement daripada mana-mana pihak kita bersih.
Macam mana kita nak cakap pasal Rasul? Maka kita bercakap pasal Rasul bersyarat. Syarat dia apa? Kita kena ambil daripada Quran, kita kena ambil daripada hadis, kita kena ambil daripada sahabat. Ini sumber tentang Rasul. Kenapa? Kerana kita tak berasa. Saya, Pak Amir, semalam saya mimpi berkenaan dengan dewan kita ini, Dewan Pengajian Imam Syafi'i. Saya mimpi, daripada mimpi saya itu, dalam mimpi saya melihat Ustaz Abdullah Iraqi, dia sedang belanja satu orang makan cendol. Kawan tu makan cendol durian. Jadi saya pun makan cendol durian. Saya kata, amboi Ustaz, Ustaz lah tak belanja saya nak. Belanja Ustaz tu ya. Dalam mimpi tu Ustaz Abdullah marah saya. Ustaz Abdullah kata, tu bukan Ustaz, tu Imam Syafi'i. Maka saya pun terjaga. Maka saya dalam mimpi, saya nampak Imam Syafi'i makan cendol durian. Saya pun baru tahu, di antara kesukaan Imam Syafi'i adalah cendol durian. Okey. Ya. Ini biografi Imam Syafi'i. Nanti kita akan betul setiap bagi seorang satu yang dapat saya himpunkan biografi Imam Syafi'i. Saya tak pernah jumpa dalam biografi yang tertulis, yang terrekod, yang direkodkan dalam library, dalam buku, Imam Syafi'i pernah makan cendol. Secara dokumen tidak ada, tetapi secara mimpi ada. Boleh tak saya masuk dalam buku ni? Saya nak masukkan dalam buku ni, Imam Syafi'i suka makan cendol. Rujukan saya mana? Saya mimpi. Saya adalah ahli zikir. Saya tak akan melalui hari saya tanpa saya berzikir 10,000. Jangan main-main. Saya kalau ludah jadi durian, Pak Amir. Sekarang ni saya nak masukkan mimpi saya dalam buku ni. Risalah ni lebih kurang ada 43-45 muka surat. Apa kata, malam ni saya balik, saya masukkan yang ke-46, iaitu makanan-makanan kegemaran Imam Syafi'i berdasarkan mimpi saya. Sebab mimpi tu bukan saya mimpi seorang, Ustaz lah ada. Kalau dia dengar ni, dia maki aku mampu pula. Akhir aku dah itu aku menjawab tak lepas pasal hang. Ini gurauan saya nak. Saya tak mimpi pun macam tu. Tapi saya nak kata, kalau saya mimpi demikian, boleh tak saya buka satu bab? Bab Imam Syafi'i, di antara kesukaan Imam Syafi'i, dia suka makan cendol durian. Kalau saya masuk dalam bab tu dan saya bubuh rujukan saya mimpi, dan sebelum saya tidur hari tu, saya ambil wudu, saya baca surah Yusuf, saya berwirid dengan Inna A'tayna, saya beristighfar, saya tidur mengikut sunnah Nabi, dan saya lena dengan keadaan begitu bersih, dan begitulah membawa saya kepada pertemuan mimpi itu. Bila saya berhujah demikian, masihkah antum merasakan saya boleh memasukkan Imam Syafi'i suka makan cendol dalam risalah ni? Saya tanya, tolong jawab kat saya, boleh tak saya masukkan? Kenapa tak boleh? Mimpi. Pak Amir, ni bukan mimpi sebarang orang, ni Mamat Penang, Pak Amir. Ikhwan, kalau mimpi tidak layak untuk disandarkan kisah, adakah mimpi layak untuk disandarkan pada Rasulullah? Layakkah? Mimpi bukan Quran, mimpi bukan sunnah, mimpi bukan perkataan para sahabat, mimpi saya. Saya mimpi Ustaz Abdullah. So you mimpi lah. Tapi you nak pegang mimpi sebagai hukum kepada Imam Syafi'i pun tak boleh, apatah lagi pada Rasulullah. Kerana yang boleh bercakap tentang Rasulullah adalah sumber yang suci, kitab yang suci boleh bercakap, kerana dia insan yang suci. Dia, ikhwan, Rasulullah ni bukan utusan daripada mana-mana rumah kebajikan dan persatuan. Utusan Allah. Tuhan tahu sifat dia, Tuhan tahu hari lahirnya, Tuhan tahu hari matinya. Maka sampai hari baginda lahir,
Baginda nak wafat, sahabat tengok baginda suka puasa hari Isnin. Maka sahabat bertanya, kenapa kau suka puasa hari Isnin? Nabi kata, hari lahir aku dan hari wahyu turun pada aku. Aku suka hari Isnin. Maka sukalah kita dengan hari Isnin. Baru kita tahu. Bila mulut baginda berbicara, baru kita tahu. Bila baginda tak berbicara tentang bab itu, sampai baginda wafat, baginda tak bicara bab itu. Maka bab yang baginda tidak berbicara, kita tidak buka bab untuk bicara. Kenapa? Terlalu suci insan ini. Pasal itu baginda wafat dalam keadaan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sempurna. Pasal itu bab yang baginda buat adalah menjadi tuntutan kita buat. Bab yang baginda tinggal menjadi tuntutan, contoh untuk kita tinggal seperti baginda tinggal. Pasal itu kita tinggal satu benda bukan seperti kita tinggal, seperti baginda tinggal. Kita buat satu bab bukan seperti kita buat, seperti baginda buat. Kita salat seperti baginda, seperti baginda, kama ra'aitumuni. Kenapa itu jadi, ikhwan? Kerana kita nak bertemu dengan Allah di hari akhirat. Kita nak bertemu dengan Allah di hari akhirat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang nak sangat bertemu dengan Tuhan di hari akhirat, ru'yatullah, nak tengok Allah di hari akhirat, maka dia kena cepat-cepat melakukan amal yang saleh. Amal saleh siapakah yang paling Tuhan suka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kita. Maka kita mesti beramal saleh seperti mana baginda beramal dan amal itu saleh. Mana-mana amal yang baginda tinggalkan, maka amal itu tidak saleh. Tinggallah kita satu amal seperti baginda tinggal. Buatlah kita dengan satu amal seperti baginda buat. Itulah amal saleh. Kerana baginda adalah insan yang paling dicintai dan dikasihi oleh Allah. Di akhir zaman, ikhwan, rasanya ini satu bab yang masih keliru dan tak jelas. Tak jelas. Tak jelas. Kalau saya mimpi Nabi sekalipun, ikhwan, saya mimpi Nabi, saya duduk sengap-sengap. Apa hal dengan agama? Agama ni tak masuk mimpi. Bahkan dalam mazhab Asy-Syafi'i, mazhab kita ni mazhab Asy-Syafi'i, mazhab imamuna, mazhabuna al-Imam Syafi'i, imamuna ni, mimpi bukan sumber rujukan hukum. Sahabat mimpi saya, sahabat nampak saya pakai serban, pegang tasbih, duduk berzikir dalam mimpi. Itu bukan tanda saya soleh. Itu bukan tanda saya soleh. Ataupun sahabat mimpi tengok saya duduk balas rokok dalam mimpi. Itu bukan tanda saya isap rokok. Tak ada. Mamak ni celaka betul isap rokok. Mana tak dia isap rokok, aku mimpi dia isap rokok. Mimpi bukan menunjukkan kawan tu isap rokok. Hakikat dia apa dia? Kita berjumpa dengan kawan tu, itulah hakikat dia. Maka jangan ambil mimpi untuk menuduh orang tu baik, orang tu jahat. Tidak. Dan kalau nak ambil mimpi tuduh orang tu baik, orang tu jahat pun tak boleh. Lebih-lebih ambil mimpi untuk menghukum sesuatu tentang agama ini, jauh panggang daripada api. Jauh panggang daripada api. Lebih-lebih ambil mimpi nak menentukan kedudukan Nabi itu sendiri, jauh panggang daripada api. Mimpi bukan nak menambah hukum syariat. Mimpi sekadar apa dia? Keseronokan dalam tidur. Dalam hidup kita ni ada benda kita seronok, maka dalam tidur kita ada benda seronok. Apa dia? Mimpi. Mimpi apa? Mimpi yang seronok. Kalau sambil mimpi duduk bercakap, itu tak seronok. Tak seronok. Sebab kawan sebelah dengar, jahanam kita pecah tu kalau tembelang kita. Kita bangkit pagi, kita mimpi kita makan anggur, alhamdulillah, mimpi makan. Mimpi jatuh daripada tempat tinggi, tak seronok. Tak tu saya cerita ke orang, benda tak seronok. Ada orang kata kalau mimpi kena bunuh, tak seronok. Kita bunuh orang pun tak seronok, orang bunuh kita pun tak seronok. Minta lindung daripada Tuhan. Ada orang kata tu tandalah nak jadi apa-apa. Urusan Tuhan. Nak jadi apa-apa ni urusan Tuhan. Katalah di mulut, qaddarallahu ma syaa fa'al. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Tak ada kena mengena dengan orang, ikhwan. Tak ada kena mengena dengan orang.
Jadi ikhwan, itu satu bab yang besar dalam hidup kita ikhwan. Akhir-akhir zaman ini manusia nak mengambil mimpi menjadikan sumber agama. Sebahagian orang yang tak tahu kemuliaan Nabi. Ini bulan Rabiul Awal, orang bercakap tentang kemuliaan Nabi. Tapi manusia kadang-kadang dia ingat dia bercakap tentang kemuliaan, tapi dia tak sedar dia pelekeh Rasul dia. Dia pelekeh Rasul dia. Mazhab yang kita pegang ni, mazhab Imam Syafi'i ni, tak ada satu pun cerita-cerita dalam perjalanan mazhab Syafi'i yang Imam Syafi'i pernah berkongsi mimpi. Tak ada, tak ada. Tidak ada. Daripada hari dia lahir sampai hari dia tutup mata, Ismail Al-Muzanni adalah orang yang duduk melihat kematian Imam Syafi'i. Dia boleh Al-Buwaiti yang menulis balik Al-Buwaiti menulis balik menghimpunkan balik fatwa Al-Syafi'i. Semuanya qala Syafi'i, tidak ada mimpi Syafi'i. Pasal itu ikhwan, mazhab yang berpegang banyak dengan mimpi mazhab apa ikhwan? Satu Syiah, kedua Sufi. Dan kita tak akan terima keadaan itu. Kita tak akan terima. Minta maaf banyak-banyak. Mazhab Syiah, sanad dia mimpi. Ada 15 sanad imam mazhab Syiah. Kerja dia mimpi. Mimpi aja. Si fulan mimpi si fulan. Dalam sanad dia kata fulan ataupun Abdullah. Qala Abdullah, qila fulan, qala Abdullah, qila fulan. Dua Abdullah fulan, Abdullah fulan. Abdullah tu siapa tak tahu. Fulan tu siapa tak tahu. Tapi Abdullah mimpi, fulan mimpi, Abdullah mimpi, fulan mimpi. Jatuh perangai ni, sifat ni kepada golongan Sufi. Banyak mimpi. Masa saya berzikir di Bukit Yala, saya mimpi banyak. Kalau saya nak cerita mimpi saya, kacau. Dahsyat. Mimpi banyak. Saya pernah mimpi Pak Amit sebelum jumpa Pak Amit. Kan? Ada orang-orang yang kita jumpa, aku pernah tengoklah dia, tapi tak tengok dalam mimpi. Tapi itu bukan rojokan. Maka kalau nak mimpi pasal cendai, pasal dua-dua, mimpilah. Tapi kalau melibatkan agama, beristighfarlah kepada Allah. Kerana sesungguhnya itu adalah mainan syaitan. Jangan libatkan mimpi dalam urusan Rasulullah. Mimpi kita sangat tidak baik, ikhwan. Nak bercakap pasal Nabi kena baik. Pasal itu Quran cakap pasal Nabi, kan? Quran adalah suci. Kitabun mutahharah. Sunnah bercakap pasal mimpi, sunnah yang mutahharah. Lidah sahabat bercakap pasal Nabi, sunnah bercakap pasal Nabi. Lidah sahabat bercakap pasal Nabi, sahabat ahli syurga. Maka nak tahu pasal Nabi, kita nak tahu bab sifat solat Nabi, ada hadis menerangkan sifat solat Nabi. Tak ada sembunyi, tak ada satu pun yang terlepas di mata ahli suffah. Tidak ada. Osman boleh menceritakan balik sifat wuduk Nabi. Sifat solat Nabi orang lain cerita, sifat wuduk orang lain cerita. Bab perang orang lain cerita, bab sedekah Nabi orang lain cerita, bab solat malam Nabi orang lain cerita, bab Nabi dengan keluarga Nabi orang lain cerita. Dalam perjalanan safar apa Nabi suka buat orang lain cerita. Bab Nabi cerita pasal siksa kubur, sahabat lain riwayat, bukan sahabat yang sama. Semua memberi fokus kepada Nabi, dan semua ini mutawatir daripada Nabi, tidak ada pembohongan. Kalau nak tahu pasal Nabi, hari Nabi hidup sampai hari Nabi wafat, lepas Nabi wafat, Madinah jadi macam mana, semua direkodkan dalam hadis. Kata Imam Ibn Jauzi, siapa-siapa kata dekat kita, tuan, hadis yang tuan baca tu memang dia hadis, tapi mungkin ada lagi hadis yang kita tak tahu. Dalam hadis yang ada ni, mungkin ada lagi hadis yang kita tak tahu. Kata Imam Jauzi, ketahuilah inilah orang yang paling jahil tentang dunia hadis, dan mungkin dia adalah pintu syaitan. Kenapa? Hadis ni semua dapat dikenal, tak ada yang tak dapat dikenal. Apabila para ulama kata hadis itu hadis sahih, demi Allah tak ada hadis bab lain melainkan itulah yang paling sahih. Hadis mungkin ada 4 juta, mungkin ada 4 juta, sahih dapat dikenal berapa juta. Mungkin 4 juta tu, 4 juta hadis dah ada, 4 juta hadis dah ada. Ui,
Macam mana 4 juta hadis? Kita belajar berapa hadis dah kita belajar kan? 4 juta dah. Yang ada dalam Kutubus Sittah itu adalah hadis yang dapat, hadis sahih dapat dikenali dan jumlahnya dapat dihimpun. Kata Imam Jauzi, siapa kata mungkin ada hadis sahih lain yang tak ada dalam jumlah yang sahih ni, ketahuilah dia orang paling jahil dan mungkin lidah dia itu pintu pertama syaitan nak merosakkan kita. Mimpi tak masuk. Mimpi tak masuk. Hatta para sahabat meriwayatkan daripada isteri Nabi bagaimana sifat mandi janabah Nabi. Antum boleh bayar? Macam mana Nabi mandi janabah disifatkan dan direkodkan dalam hadis yang sahih. Tak kalau mana kita tahu sifat mandi Nabi? Mana kita tahu? Isteri Nabi cerita, Aisyah cerita, Maimunah cerita. Apa yang berlaku dalam pancok Nabi dengan isteri Nabi, Maimunah cerita. Apa yang berlaku dalam pancok? Orang KL tanya saya, pancok tu apa dia? Satu lagi. Kalau kata pancut lain. Pancok. Toilet lah kita katakan. Tapi bukanlah toilet, dia tempat mandi. Tempat mandi. Kata Ustaz, datang apa? Pancong. My opinion sekali lah. Nanti tahu. Bukan kata pancong, kamjat pun nanti tahu. Hatta ya kawan, Maimunah cerita tentang bekas sisa mandi Nabi. Boleh pakai ke tak boleh pakai? Maimunah mandi janabah. Maimunah cerita dia mandi janabah. Maimunah cerita dia mandi janabah. Kita bukan ambil daripada mimpi, daripada Maimunah, isteri Nabi. Ada sanadnya, ada matanya. Dan dikenali siapa perawi sampai kepada Maimunah. Tanpa ada rahsia perawi. Hidup perawi, mati perawi. Perkataan orang tentang perawi, jarah dan ta'dil perawi semua direkod. Bukan mimpi. Aku keluar daripada tandas, Maimunah kata, aku keluar daripada pancok, Nabi masuk. Nabi nak mandi. Aku kata kat Nabi, ya Rasulullah, tu ayat mandian aku tu bekas lebih. Nabi kata, yang junub kamu, yang haid kamu bukan ayat. Disifat dan disebut dalam riwayat. Hatta pada hari Nabi wafat disebut sifat mandi Nabi oleh Ali bin Abi Talib. Bukan mimpi. Bukan mimpi. Tak perlulah kita bertanya bagaimana sifat mandi Nabi. InsyaAllah saya cuba nak mimpi malam ni bagaimana sifat Nabi. Inilah orang yang paling bodoh dan kamjat dalam dunia. Belajar hadis daripada mimpi. Betapa bodohnya manusia. Kata Profesor Hamka dalam buku dia sampai pada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Apa kata Hamka? Di antara nikmat yang Tuhan bagi pada kita adalah dihantar Rasul mengajar kita semua bab dan tidak membiarkan kita meraba-raba. Ya, Nabi hantar kita. Fasa itu terlampau suci insan Nabi, insan yang bernama Rasulullah ni. Yang kita maksudkan dengan Rasulullah di akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para anbiya, semua rasul-rasul adalah Rasulullah, rasul utusan Allah. Musa Rasulullah, Isa Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah untuk kita semua, ikhwan. Dia insan yang mulia. Allah dan malaikat berselawat pada dia. Ikhwan, kenapa para ulama sirah? Kenapa para ulama sirah, ikhwan, ketika mereka belajar sirah, mereka nak kena tapih sirah ni? Apa salahnya semua benda kita tangkap muat dan jadikan dia sirah Nabi? Tak boleh. Dia insan yang mulia. Kenapa ulama hadis tak boleh guna kaedah hadis ni? Tangkap muat sudah. Tangkap muat. Orang cerita rekod, orang cerita rekod, orang cerita rekod, orang mimpi rekod. Semua tu bukan benda apa pun, benda pasal Nabi. Pak Amir, Pak Cik Bari pernah dengar cerita? Ada orang nak pergi Mekah, tiba-tiba bapak dia mati tengah jalan. Bapak dia banyak berselawat. Tiba-tiba malam kan, tak, bapak dia nak tunggu esok pagi minta orang uruskan. Bapak dia mati-mati jadi hitam, Mbak Mit. Jadi hitam. Ingat hidup dah hitam dah, mati pun hitam.
Dia pun tunggu bapak dia nak tunggu cerah besok nak urus mayat. Tiba-tiba dia mimpi lagi. Dalam mimpi datang satu orang, dia tengok mayat bapak dia, dan letak tangan daripada kepala sampai ke bawah. Tiba-tiba badan bapak dia bertukar jadi putih. Maka sebelum orang ni pi, dia pun pegang orang ni, dia tanya, tuan siapa? Orang ni jawab, aku adalah bapa kau, adalah orang yang bapa kau suka berselawat, dan dia hilang. Budak ni pun jaga. Maka cerita itu nak menyebut tentang kelebihan berselawat pada Nabi. Demi Allah kita takkan terima cerita ini. Demi Allah kita takkan terima cerita ini. Kenapa? Tak cukup ke hadis sahih mencerita kelebihan berselawat sampai mimpi datang? How dare you? Manusia bercerita seolah-olah dia nak mengagungkan Nabi. Habis hadis sahih Nabi cerita, tak cukuppah merangsang kita berselawat pada Nabi sampai mimpi kena masuk campur? Mimpi dengan kalam Nabi, mimpi lebih memotivasikan awak daripada Nabi, bermakna awak tidak ada iman kepada Allah dan Rasulnya. Tolak mimpi dalam apa fadilat sekalipun, tolak mimpi. Tolak mimpi dalam apa fadilat agama sekalipun, tolak mimpi. Mimpi wajib ditolak ketika dia melanggar pagar dia. Mimpi ada sempadan. Saya mimpi Pak Amir mimpi saya, is okay Pak Amir, is okay. Pada tadi tengah hari cadang makan cendai, tak pi. Tidur lepas asar, mimpi duk kena cendai, okey. Tapi kalau mimpi dia melanggar hak dia, mimpi adalah berita baik daripada Tuhan, menghiburkan kita dalam tidur. Tapi dia melanggar hak dia. Mimpi datang, melanggar sempadan dia. Apa dia? Mimpi cuba masuk campur dalam hal agama. Dalam agama ni ada bab fadail, betul? Kita baca dalam Riyadhus Salihin. Ada bab fadail, ada fadilat berzikir, ada fadilat baca Quran, ada fadilat sedekah, ada fadilat berselawat pada Nabi. Demi Allah, fadilat ni semua wujud. Tapi fadilat yang kita nak sandar pada agama wajib datang daripada Nabi, daripada Quran, daripada Nabi, bukan daripada mimpi. Di mana fadilat? Nabi sebut malam Jumaat perbanyakkan selawat pada aku. Selawat kamu sampai ke aku di mana saja kamu berada. Tiba-tiba tak merangsang kita. Mimpi Tok Syekh ni merangsangkan kita. Allahu Akbar. Yang mana orang hitam-hitam, mimpilah. Berselawatlah banyak, nanti putih engkau. Bilal daripada hidup sampai mati hitam dia. Bila tak sayang pada Nabi, bila tak berselawat pada Nabi, demi Allah para sahabat banyak berselawat pada Nabi. Bagaimana mereka berselawat? Bagaimana sahabat berselawat? Seperti yang Nabi ajar mereka. Kenapa orang ini dapat fadilat masa mati hitam? Lepas tu Nabi suar muka dia jadi putih. Bilal tak dapat. Bilal tak dapat. Mulia orang ni lebih daripada Nabi. Demi Allah saya kata kita tolak riwayat ini semua. Agama tak akan lebih dari, mimpi tak akan lebih daripada agama ini. Ini satu benda yang antum kena tahu. Benda ni banyak dibercakap dalam dunia Syiah dan dunia Sufi. Kalau sekadar bercerita tak apa, tapi apabila jadi hukum agama, tak boleh diam. Tak boleh diam. Kena cakap sesuatu. Kita kena bagi penerangan kepada umat. Fadilat datang daripada Nabi. Mana kita tahu fadilat baca Quran, Quran datang pada hari kiamat bagi syafaat pada kita. Hadis Imam Muslim. Perlukah kita mimpi? Dalam mimpi itu tunjuk kita bangkit dihisap di hari akhirat. Lepas tu Quran datang menyelamatkan kita. Lepas tu kita terjaga. Allahu Akbar. Betul lah Nabi kata. Kalau hang tak mimpi, Nabi cakap tak betul. Inilah saya kata kamjat yang ada. Ikhwan takat kamjat, orang marah ke saya lah. Ulama hadis panggil orang macam ni dajjal. Kalau saya bubuh ayat itulah Pak Amir, daripada ayat acak tukar Ustaz dajjal pula Pak Amir. Pasal itu ikhwatul iman, a'azakumullah, ulama sirah bila ada sirah bercanggah dengan Quran mereka tolak. Dalam perang Hunain sebagai contoh, dikatakan Nabi SAW, riwayat ulama sirah tulis, di antaranya kita boleh baca dalam sirah Ibn Hisham, ada tulisan, ada perkataan ini.
Bila jadi perang Hunain, Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya kita banyak, kita tak usah takut, kita tak akan dikalahkan. Ini sirah yang dicatat. Yang mencatat sirah ni ulama. Ulama kemudian datang masuk dalam perang Hunain. Nampaknya keyakinan kaum muslimin mereka nak menang tu terancam. Pasal mereka overconfident. Nabi kata daripada awal nak keluar perang Hunain, Nabi kata jangan bimbang, kita banyak dan jumlah banyak kita ni tak akan menyebabkan kita kalah. Ulama sirah ikhwan, mereka baca Quran. Perkataan Quran menunjukkan perkataan orang yang menyatakan kita banyak dan kita tak akan kalah. Itu perkataan orang yang tidak berpegang pada janji Tuhan. Mustahil Nabi cakap macam tu. Ulama sirah datang buat kajian, buat semakan. Siapa yang benar-benar cakap ni? Ulama sirah kata, dah, demi Allah, yang cakap bukan Nabi tapi munafik. Maka ulama sirah tolak. Kalau ada orang bercakap sirah, Nabi ada bercakap kita tak akan kalah dalam perang Hunain. Ulama sirah kata ini ucapan yang bukan daripada Nabi, kerana Quran menyatakan itu perkataan overconfident. Mustahil Rasulullah akan overconfident. Maka ulama sirah kata tolak sirah yang bercanggah dengan Quran. Kenapa? Apa salahnya itu dimasukkan? Rasulullah, kita kena jawab depan Tuhan di hari akhirat. Rasulullah, dia Rasulullah. Jangan cemarkan lidah kita, kita memfitnah dia. Dia tak cakap, jangan kata dia cakap. Satu tempat duduk dalam neraka. Yang bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih, ulama salah. Iyalah, nak kata Sayyidina Ali tidur tempat Nabi itu, katalah keberanian dia. Tapi ulama hadis bongkarkan bagaimana penghijrahan berlaku, bukan waktu malam tapi waktu siang. Itulah lebih sahih. Tolak riwayat hijrah waktu malam. Riwayat-riwayat sirah yang bercanggah dengan akal, logik, canggah, tolak. Kenapa ini perlu berlaku, ikhwatul iman? Kenapa ini perlu berlaku? Kerana kita bercakap insan yang Allah dan malaikat berselawat pada dia. Kita bercakap insan yang Allah ambil dia naik sampai ke langit. Kita bercakap insan yang Allah bagi wahyu pada dia. Kita tak boleh cakap sembarangan. Pasal itu sirah. Dalam sirah ni tak ada siapa pernah kata, pernah terjadi, ulama sirah kata pernah terjadi perang Hunain berdasarkan mimpi saya, ni jumlah dia. Tak ada kan. Datang Syiah, dia bercakap sirah pakai mimpi. Dia bercakap kekapan Nabi pakai mimpi. Dia bercakap Don Bidara ada ayat mawak, mimpi. Akhirnya agama jadi mimpi. Ahli sunnah tak boleh menerima ini semua, ikhwan. Pasal itu kita kena didik umat manusia nak masuk syurga Allah Ta'ala hanya dengan mengikut Nabi SAW. Tak boleh, ikhwan. Kata Imam Nawawi dalam kata Imam Nawawi ketika dia syarah Muqaddimah Sahih Muslim, dia kata sanad ni seperti kaki binatang. Bila binatang ada 4 kaki, kita tahulah dia binatang sempurna. Bila kaki dia kurang, kita tahu dia cacat. Itulah sanad kepada hadis. Tak baca-baca sanad, ada masalah. Ulama hadis dia bahkan bubuh nama munkar, bubuh nama ma'lul, bubuh nama matruk, untuk menunjukkan bila perkataan mungkar tersebut, itulah masalah dia. Masalah dia hadis itu sampai pada mungkar. Dia akan hurailah apa makna mungkar. Perawi dia macam mana dipanggil label mungkar. Perawi dia macam mana dipanggil muttarib. Perawi dia label macam mana jadi ma'lul. Bila perawi macam ni, maka nama pada riwayat itu adalah matruk. Matrukul hadis. Bila ulama hadis pakai perkataan itu, maka hadis itu dia keluar daripada bumbung sahih, dia duduk dalam bumbung dhaif. Dhaif ni dia boleh jatuh sampai palsu. Di atas dhaif, di bawah tu dia turunlah ma'lul, muttarib, munkar, matruk, kadzib, last sekali maudhu'. Betul tak? Sayang mereka dengan agama ini. Pasal itu tak boleh omong kosong, sombrono seenak dewe. Enggak bisa, Pak, enggak bisa. Kalau kita bicara agama ni omongan kosong seenak dewe, aduh Pak, bisa ular pun enggak bisa seperti itu.
Orang telan agama ni ikhwan, orang duk ingat apa ni? Jahanam kita ikhwan. Agama ni jadi jahanam. Nak menghalalkan perbuatan kita, mimpi. Lepas tu kita punya khabar kesalehan syekh, warak syekh. Lamanya syekh duduk di Mekah, lamanya syekh duduk di Madinah. Masa syekh tu buka kitab, cahaya keluar daripada kitab naik sampai ke langit, turun balik. Hanya kawan makan roci je boleh percaya cerita tu. Kita tak percaya cerita itu. Quran pernah menggambarkan perkataan ini, asatirul awwalin. Asatirul awwalin. Cerita dongeng orang dulu-dulu. Pasal itu yang banyak terlibat dalam buat ahli palsu adalah para ahli qusas. Siapa dia? Suka pencerita. Orang ni bila dia tak baca hadis, dia nak bercakap agama, dia kena bercerita. Dalam penceritaan, kerana dia tak tahu disiplin hadis, dia akan merepek. Dia menganggap cerita tu macam kawan tu katakan, cerita tu dia rasa macam defend kawan tu, tapi dia tak tahu kawan tu dengar, tuan ni lah sebenar-benar hantu. Dia makan nasi sekali 5 pinggan. Dia defend kawan tu. Ahmad Nisbu kata apa? Yang tu bukan kuat, tu gelojo. Dia menonjolkan sifat buruk kawan tu. Dia duk ingat dia defend kawan tu layak jadi hantu. Ahmad Nisbu kata, tu bukan kuat, tu gelojo, mengkok. Gelojo dia beritahu. Dia ni punya duk defend hantu macam ni, hantu pakai boot. Kita ingat kita duk defend agama, tapi kita membuka agama kepada aib. Aib agama. Apa yang sahabat tak tahu, kita kata kita tahu. Isteri Nabi, pada hari wafat isteri Nabi tak tahu. Isteri Nabi tak tahu apa jadi pada jasad Nabi. Kata Abu Bakar As-Siddiq dalam ucapan dia, ya Rasulullah, hidup kamu wangi dan mati kamu wangi. Dekat tu, dah sahabat tak berbincang, wangi tu mai kok mana? Sebab sahabat faham mana Abu Bakar, dia sayang kat Nabi. Tapi bila ada orang menyeleweng, lepas Abu Bakar wafat, lepas habis zaman sahabat, habis zaman Imam Syafi'i, 400 tahun kemudian ditulis dalam kitab sirah, wangi yang Abu Bakar bau tu, wangi itu adalah wangi minyak wangi yang dibawa oleh Nabi Khidir pada hari wafat Nabi. Abu Bakar kata Nabi wangi hidup dan mati. Lepas tu Abu Bakar buat mata terbelalak kan. Oh, is coming. Siapa coming? Nabi Khidir. Lepas 400 tahun Abu Bakar dah habis zaman Nabi, baru ditulis dalam buku, wangi itu adalah wangi yang dibawa oleh Nabi Khidir. Sebab Khidir melawat, menziarahi. Tak apa, lepas 1300 tahun hijrah zaman kita, ditambah pula. Tak ditambah dalam kitab, ditambah dalam syarahan. Nabi Khidir masa dia mai dekat rumah Nabi tu, dia bukan saja dia bawa wangi, dia buat tahlil kat Nabi. Cerita seperti ini memuliakankah menghina? Kau bermain dengan kisah apa ini? Dalam cerita macam ni, siapa akan gelak ikhwan? Syaitan. Gendang dia pukul, ada tarian dia, ada orang penari-penari dia keluar menari, dia pukul gendang, bam bum bam, dia bagi riwayat. Mana boleh kita kata Khidir datang? Mana riwayat dia? Siapa yang menyebut? Hari itu Nabi dah wafat, Nabi tak boleh mengesahkan Khidir datang. Nabi dah tak boleh mengesahkan Nabi wafat. Siapa nak mengesahkan Khidir? Cuma hidup para sahabat. Mana dia seorang sahabat Nabi pernah berjumpa dengan Khidir? Betul, memang Nabi wafat. Nabi wafat secara jasad, tapi roh dia ada. Okey, tunjuklah satu rekod yang roh Nabi tunjuk ni Khidir. Tak ada lah macam tu. Tapi lepas 400 tahun, Nabi mai dalam mimpi. Nak mimpi lagi. How nonsense you are, man. Tetapi Pak Amit, yang saya katakan ini sedang digoreng sebagai agama di zaman kita. Zaman-zaman orang bercerita tentang maulud Nabi, orang bercakap ini semua. Kenapa tak baca kelebihan Nabi dalam Sahih Bukhari? Quran tak merekodkan kelebihan Nabi kah? Hadis tak mencerita kemuliaan Nabi kah? Sampai kita kena merawang ke tempat lain. Agama kita dah komplit. Inilah agamanya Allah redha. Terah dia Quran dan Sunnah, dan Quran dan Sunnah mesti difaham oleh para sahabat.
ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu bukan turun di Pulau Pinang. Ayat itu turun di Madinah. Betul? Nabi yang menerangkan ayat itu kepada siapa? Kepada kita, tak kepada sahabat. Maka sahabat lebih tahu makna ayat itu daripada kita. Bagaimana kita nak ambil kesimpulan daripada ayat itu? Berdasarkan ayat ini, betapa besarnya Nabi. Maka saya berfaham daripada ayat ini, inilah ayat yang begitu besar. Kita kena ada satu hari macam di Iraq kan, orang ambil ayat ini di Iraq untuk buat maulid Rasulullah. Dia pegang lilin, dia pasang lilin, dia tutup api, dia pusing dekat kek, dia baca maulid Rasulullah, maulid Rasulullah, maulid Rasulullah. Lepas tu siapa makan kek itu berkah. Yang buat tu ahlu sunnah. Macam mana dia buat lagu tu? Dia ambil ayat ni, dia kata ini Allah dan malaikat berselawat, maka kenapa kita tidak berselawat pada Nabi? Betul Allah dan malaikat berselawat, tapi sifat selawat, cara selawat, maksud ayat itu, sahabat yang duduk depan Nabi lebih faham ayat itu daripada kita. Kenapa sahabat tak buat macam tu? Kita boleh buat. Kita lebih faham Quran daripada sahabat? Impossible. Tidak ada ayatnya sampai pada kita, malaikat sahabatlah berjumpa dulu. Kena tanya bagaimana sahabat menafsirkan ayat itu, baru kita boleh masuk jumpa. Ada orang baca surah Maryam. Surah Maryam berkenaan dengan Nabi Isa. Nabi Isa kata apa? Hari ini adalah hari lahir aku. Yauma wulidtu. Hari ini adalah hari lahir aku. Nabi Isa cakap depan orang, hari ini hari lahir aku. Maka terus orang ambil ayat surah Maryam sebagai dalil. Ayat itulah yang menyokong kita boleh buat happy birthday untuk birthday kita. Pasal Maryam pun, Isa pun berkata, yauma wulidtu, hari lahir aku. Allahu Akbar ikhwan. Surah Maryam tak sampai kepada sahabat ke? Siapa dia ketua tafsir di kalangan sahabat? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tak tahu ada surah Maryam, ada ayat tu? Kita tahu. Betapa syaitan memalingkan kita, sampai kita boleh berdalil dengan ayat yang para sahabat tak berdalil untuk menghalalkan perbuatan keji kita. Kita datang tahun baru. Apa kelebihan tahun baru? Nothing, man. Nothing. Kita nak sambut apa dalam tahun baru ni? Alhamdulillah ada cuti yang tu, seronok. Yang tu je lah. So, ada upacara tertentu. Dalam hadis Muslim, hadis Abi Hurairah, Nabi kata jangan kamu buat malam Jumaat itu dengan satu amalan, satu ibadat yang kamu tidak beribadat pada malam-malam lain. Jangan berpuasa pada hari Jumaat dengan satu puasa yang kamu tak pernah berpuasa pada hari lain. Jangan kamu khususkan. Kebetulan kita sambut cuti kan, malam Jumaat. Okay? Jumaat malam besok dah Jumaat kan? Kita nak berhimpun apa? Kita nak baca apa? Kita nak ada apa yang istimewa? Nabi tak bagi. Kalau kita sayang pada Nabi, kita patuh arahan Nabi. Jangan kita beribadat malam-malam Jumaat lain apa dah? Baca Quran, bacalah Quran. Malam Jumaat lain biasa kita lagi berselawatlah. Tiba-tiba kerana malam tu malam Jumaat, jatuh esok Happy New Year, kita ada satu qiyamul lail sempena Happy New Year. Jangan, Nabi tak bagi. Hadis Muslim, hadis Abu Hurairah, jangan kamu beribadat dengan pada malam Jumaat dengan satu ibadat yang kamu tak pernah buat pada malam lain. Nak khusus sempena malam Jumaat saya nak khusus ibadat ni. Nabi kata jangan. Jangan kamu khususkan pada hari Jumaat dengan satu puasa yang kamu tak pernah puasa pada hari lain. Tak boleh, Nabi tak bagi. Selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasa, tiap-tiap minggu kita buat. Nabi suruh perbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Baca. Kita nak baca Quran, tanpa kita tentukan surah apa pun, baca malam Jumaat sampai hari Jumaat. Imam Malik bila datang hari Jumaat nak masuk matahari nak jatuh lepas asar tu, dia takkan keluar daripada masjid berdoa, kerana dia kata ini adalah saat Allah memakbulkan doa kita. Doa dia lepas asar dengan bersungguh-sungguh. Kerana Nabi menyatakan pada hari Jumaat ada waktunya Allah memakbulkan doa kamu. Hari Jumaat ada waktu Allah makbul doa kita. Bukan malam tu baru. Malam Jumaat.
Hari Isnin Nabi puasa, diangkat amalan kita naik ke langit. Yang kita baca dalam Riyadhus Salihin. Kita patuh pada cara Nabi, tak ada apa-apa. Kalau kita nak buat kuliah kan, nak buat ceramah, buat, tak ada sebenar apa-apa. Yang habis tinggi pasal cuti lah. Boleh kuliah habis lambat sangat kan, sikit. Pasal apa orang, tak apalah cuti. Kan tu saja. Amalan tertentu, apa tertentu tak boleh. Nabi tak bagi. Kenapa kita tak buat? Nabi tak ajar. Kenapa kita buat? Kerana baginda tunjuk kita untuk berbuat. Ikhwan, a'azakumullah. Itu di antara benda yang saya katakan kita belajar hari-hari, ikhwan. Kita belajar. Tanamkan dalam hati kita. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain semua adalah tak betul, ikhwan. Agama ini kena cara Rasulullah. Dan insan cukup mulia. Cukup mulia. Nanti kalau dengar orang cerita pasal Nabi, dia start dengan mimpi ataupun tidak antara. Tidak antara. Kalau dia marah hantu, dia kata saya pun nak mimpi juga. Mimpi tak main peranan apa, tak ada apa. Tak ada apa-apa. Kalau suami mimpi kahwin lagi satu, isteri nak rasa apa? Kahwin dalam mimpi. Kahwin dalam mimpi tak payah sign. Kahwin betul kena sign, mimpi tak payah mahar. Kan, patut bini morangnya, abang menikah lagi satu. Aku menikah anak raja, tak apa, anak negro tak apa, menikah api lah abang. Dalam mimpi. Yang takut ni hak sungguh-sungguh. Maka letaklah mimpi di tempat mimpi, agama pada dia punya acuan. Jangan tertipu, ikhwan. Jangan tertipu. Ikhwan, supaya Allah merahmati kita dunia akhirat. Saya tak baca lagi biografi Imam Syafi'i, nanti kita potostek, kita bagi seorang satu lah. Pasal dewan kita ni dewan pengajian Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i. Jadi di sini dalam buku ini ada menceritakan Imam Syafi'i lahir sampai kepada peringkat keturunan dia bertemu dengan Rasulullah macam mana, sampai ada peringkat guru dia siapa. Di Yaman, dia pergi Yaman, dia pergi Iraq, dia pergi Mesir, apa kisah-kisah yang berlaku. Di sini juga dimuatkan sedikit bagaimana sanjungan para ulama terhadap Imam Syafi'i, bagaimana ibadah dia, sifat-sifat dia, bagaimana Imam Syafi'i melawan ahli bid'ah. Ada di sini, dan di sini juga ditulis murid-murid Imam Syafi'i, wafat Imam Syafi'i, dan hasil karya tulisan Imam Syafi'i. Dan yang paling penting, itu semua mukadimah. Itu semua mukadimah. Dari muka surat 1 sampai 16 hanya mukadimah. Muka surat 1 yang berikutnya, barulah saya menceritakan 9 prinsip yang dipegang oleh Imam Syafi'i. 9 prinsip yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Di sini ikhwatul iman, kita boleh tengok, kita boleh kenal mazhab kita. Prinsip yang dia pegang untuk mengembangkan mazhab dia. 9 prinsip yang penting. Yang kita tak pernah tahu pun, kita tak pernah belajar, tak pernah didedahkan pada kita. Di sini ada. Kalau saya bercakap lagu tu je, dia macam tak apa seronok kan. Seorang pegang buku, seorang tak tahu nak buat apa kan, tengok muka ustaz. Pasal apa dia metang sini pula, jadi lagu tu kan. dia macam tu kan, supaya tak jadi lagu tu. Nanti buku ni pun 45 muka surat je, tak banyak. Sampai bab yang ke-9, bagaimana Imam Syafi'i memperkenalkan kepada kita penyucian jiwa, yang kita panggil, orang hari dia panggil tasawuf tu, tazkiyatun nafs. Ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi saya heran, kenapa bila disebut Ahlus Sunnah, orang akan kata akidah kena Abu Hasan Asy'ari, fiqh saja Syafi'i, akhlak mesti Al-Ghazali. 3 ini baru jadi Ahlus Sunnah. Tak tahukah dia Asy-Syafi'i mengasaskan tazkiyatun nafs? Masya Allah. Seolah-olah mazhab Syafi'i ini kerangka dia tak luas. Fiqh aja ambil pada dia. Syafi'i ini dalam bab akidah dia kurang sikit lah. Kurang sikit. Dia fiqh dahsyat, dia akhlak kurang. Akidah lagi jangan lah. Akidah ambil siapa? Akidah ambil Abu Hasan. Akidah Ghazali pun jangan ambil sangat. Ghazali ni dia akhlak aja okey. Allahu Akbar. Dia tak sedar meletakkan takrif Ahlussunnah lagu tu menghina para ulama, bukan memuliakan. Pasal tu Ahlussunnah benar ya kawan, tak merujuk pada siapa-siapa, dia merujuk kepada sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Itulah Ahlussunnah wal
wal jamaah. InsyaAllah ikhwan, kita akan pada setiap buku ni kita akan bagi cara percuma. Siapa hadir di Dewan Pengajian Imam Syafi'i akan dapat seorang satu kita baca insyaAllah. InsyaAllah kuliah kita akan ikut dia punya jadual lah. Jadual ada, buku apa kita nak baca, kita ikut di situ. InsyaAllah ikhwan, kita kembangkan sunnah kita kembang, beranilah kita bercakap kebenaran walaupun dia pahit sekalipun. Jangan menghina orang, jangan mempelecehkan orang. Walaupun kita tahu ada orang bawa isu besar-besar, tapi dalam kita ambil isu saja, jangan ambil orang, supaya kita berbeza dengan orang lain. Kita jangan menghina orang, kita hanya mengambil isu orang cakap, bincang isu, nama dia sembunyikanlah, tak payah sebut nama orang. Tapi bila kita cakap isu, orang mana nanti tahu kan, semua tadi buka puasa makan nasi telur kumbak punya, datuk kita bawa mai. Alhamdulillah ikhwan, kita ada datuk. Kapten kita baru dapat datuk daripada Perak. Alhamdulillah. Bukan saya nak tunjuk, tapi itu kurnia Tuhan lah. Jadi kita elok kita panggil datuk. Ni sahabat Tirmizi kita pun datuk juga, dapat cucu pun datuk juga kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua nikmat daripada Tuhan. Ketahuilah ikhwan, satu benda suka saya katakan ikhwan, apa dia? Jangan kita merasakan agama ni hak milik kita seorang. Sunnah bukan hak peribadi, dia hak semua orang. Hatta kalau antum jumpa perempuan ke lelaki baru turun daripada kelab malam, dia juga berhak bercakap pasal Nabi dan agama dia. Kenapa? Kerana agama ni hak semua orang. Inna arsalnaka linnasi kaffatan, kami hantar kamu Muhammad untuk manusia seluruhnya. Perbuatan dia cemar, tapi kita tak boleh halang dia bercakap tentang Nabi dia. Hang tak layak cakap pasal Nabi, hang semayang pun tak apa Nabi-Nabi, hang tahu apa pasal Nabi? Dah je betul hang, subuh pun tak mai, dah mai subuh kunut pula tak angkat, perangai wudu. Kita marah dia. Dia tetap berhak cakap pasal Nabi dia, pasal Nabi diutuskan untuk manusia. Islam bukan agama peribadi ikhwan. Nabi lahir tengah kota Arab, Nabi tidak bagi tahu pada orang Arab dia milik orang Arab. Dia hadis baru ni baca dengan sahabat lawyer kita kan, perang Hunain juga kan. Bila Nabi bagi unta kepada pembesar-pembesar sana, ada dapat 100 ekor, ada dapat banyak tu kan, sahabat Ansar sedih. Sahabat Ansar sedih. Dah hadis ni juga kita duk baca rumah Pak Long kan, cinta Nabi kan. Apa Nabi kata pada orang Ansar? Kamu tengok aku bagi unta depa ni, kambing aku bagi kat depa, hampa sedih kah? Tidakkah kamu akan balik dengan Rasulullah? Allahu Akbar. Apa nilai kah? Apa nilai? Depa balik dengan unta 100 ekor, Ansar balik dengan Rasulullah. Adakah 100 ekor unta tu sama dengan Nabi? Demi Allah tak sama. Unta nak bagi syafaat kepada kita akhirat? Tak ikhwan, Nabi. Lepas tu saya tengok ada satu video, ada orang bangkit. Siapa nak bangkit di akhirat dengan guru kita, sila bangkit. Mereka semua bangkit. Allahu Akbar. Betapa jahil mereka makna akhirat dan mahsyar. Sahabat datang pada Nabi bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila nak berlaku kiamat? Nabi tanya dekat dia, ma'a'adadta laha. Nabi kata, kalau kiamat jadi hang buat apa persiapan hang? Dia kata, ya Rasulullah, aku sembahyang macam biasa, semua macam biasa, cuma aku mencintai Allah dan Rasul. Apa Nabi kata? Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, berlaku kiamat besok, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Orang yang dia cintai di situ siapa dia? Allah dan Rasul, bukan Tok Syekh. Bukan Tok Syekh. Ikhwan, kita tak baca ke hadis manusia yang pertama berpakaian di hari kiamat Nabi Ibrahim, kan dia bagi pakaian. Manusia yang pertama akan bagi syafaat kepada umat siapa dia? Nabi Muhammad, bukan Tok Syekh. Nak bangkit kita dengan Tok Syekh di hari akhir akan nak bangkit dengan Nabi. Tapi Tok Syekh dia ambil hadis tu, dia pusing mai kat dia. Inilah kata Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam hadis Muslim, kalimatul haq wa uradu batil. Kalimat yang hak tapi maksud dia batil. Nas semua sahih tapi huraian dia batil. Nas dia sahih, huraian dia batil. Dia kata kalau Nabi boleh bagi syafaat, bukankah ulama pewaris Nabi? Takkan ulama tak boleh bagi syafaat? Allahu Akbar. Nanti saya duduk dan diam.
Nabi bagi syafaat. Kita dah khatam dah Al-Ibanah kan? Nabi akan doa depan pintu syurga supaya buka pintu syurga, baru kita boleh masuk. Dengan ulama-ulama sekali masuk kalau dia waris Nabi. Kalau dia waris orang lain, tunggu orang lain lah. Jangan main. Manusia baca. Pasal tu Quran kata wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Apa jawapan Allah? Wa ma hum bimu'minin. Dia tak ada iman dalam hati. Dia kata iman akhirat, cerita akhirat dahsyat, tapi dia jahil makna akhirat. Dia ingat ada manusia pertama boleh angkat kepala di hari akhirat. Orang tu hanya Nabi, bukan kita. Telanjang bulat kita di hari akhirat. Nabi sujud bawah arash. Itu hadis Bukhari. Adam lepas tangan. Ibrahim lepas tangan. Nuh lepas tangan. Nuh kata anak aku. Isa lagi takut. Isa kata apa aku nak jawab depan Tuhan? Hampa kata aku Tuhan. Akhirnya Isa kata apa? Izhab ila Muhammad. Nabi sujud bawah arash, nangis ke Tuhan. Tak tahu nak cakap apa. Takut. Nabi takut akhirat. Allah beri pada Nabi perkataan-perkataan yang ahli dunia tak pernah pakai untuk puji Allah. Nabi seorang. Sampai Allah kata irfa' ra'saka ya Muhammad. Angkatlah kepala hang Muhammad. Angkat kepala hang. Nabi pun angkat. Tuhan kata sal, minta aku bagi. Tuhan kata minta, baru Nabi minta. Hantu tengok tak bergerak satu zarah malaikat dengan arahan Tuhan di hari akhirat. Tiba-tiba dalam macam ni punya ajaran, orang ajak siapa nak maki dengan Tok Syekh saya, angkat tangan, jom. Tok Syekh hang pun telanjang lah mengkok. Macam tu manusia punya tak ada takut dengan mahsyar. Dia rasa macam dia memuliakan agama ni, tapi dia ludah pada agama ni. Tak benar cakap lagu tu. Manusia tak ada touching dalam hati dia dengan hari kebangkitan. Nabi minta umat dia belah kanan ni masukkan ke dalam syurga. Takut Nabi, tunduk dia minta ke Tuhan, tunduk dia ke kasih Allah, tunduk. Barulah Tuhan kata masuklah umat kamu Muhammad. Tu tengok betapa malaikat jaga Nabi di hari akhirat adalah hadis Imam Muslim bab wudu. Nabi tengok-tengok umat dia yang banyak macam tu, dia nak bagi minum air Kausar. Tapi apa malaikat buat? Malaikat belok. Ya, malaikat saja belok kata arahan Tuhan. Itulah ulama hadis ambil kesimpulan daripada hadis itu, bila Nabi nak bagi minum, malaikat belok, ulama hadis ambil kesimpulan. Itulah menunjukkan Nabi tak tahu setelah dia wafat apa jadi atas dunia. Kalau dia tahu, dia takkan buat begitu. Pasal dia tak tahu. Habisnya orang duk kata Rasulullah boleh mai, bercanggah dengan hadis. Apa malaikat kata? Kau tak tahu Muhammad, lepas kau wafat dia tinggalkan ajaran kamu. Apa Nabi dengar Nabi terkejut. Kenapa Nabi terkejut? Pasal Nabi dah pesan masa hidup, siapa taat pada aku, taat kepada Allah. Siapa maksiat pada aku, maksiat pada Allah. Nak masuk syurga mesti ikut aku, tak boleh derhaka pada aku. Tiba-tiba hampa main dengan wajah pembohongan sampai akhirat. Terus Nabi kata suhuqan, hari ini hampa pasti binasa, pasti binasa. Berpalinglah Nabi dari mereka. Jangan main-main ikhwan. Baginda adalah ihsan yang cukup mulia. Jangan benarkan lidah kita bercakap sesuatu tentang baginda yang tidak datang daripada Quran dan sunnah baginda dan perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nanti kita akan celaka. Betul lah orang Melayu kata, kerana pulut apa? Ada. Kerana pulut kecil manis kuat. Janganlah. Mana pulutnya pasal pulut kalau dengar apalah masalah aku. Dah hantar hang kecil manis, hang cekik aku buat apa? Nah, abang kata kerana kita tengok pulut tu sedap, kita lupa kecil manis Pak Mi kan. Lepas makan nat 28 adalah minta ubat paling kuat kat doktor. Maki doktor, dah je doktor bagi ubat tak lega. Sekali doktor potong kaki sengap betul. Betul ikhwan. Kita mengambil sirah yang salah. Kita kena berdepan dengan Tuhan di hari akhirat. Apa yang kita cakap tentang kekasih Tuhan? Apa kita cakap? Tuhan tak akan membiarkan kita ikhwan. Tuhan tak akan membiarkan kita. Bahkan adilnya bumi yang kita pijak,
akan diheret di hadapan Tuhan untuk dibicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Ya. Bukan kata Tuhan tanya kaki dan tangan, bumi kita duduk. Tang situ kita baca hadis palsu. Tang situ kita sebarkan pembohongan pada Nabi. Bumi itu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dia akan memberi akhbar, cerita apa yang berlaku atas dia. Lepas itu betul ikhwan, belajarlah dengan jalan yang betul. Jangan ambil benda-benda tak betul. Ceritalah yang betul tentang Nabi. Insya-Allah dewan ni tak akan cerita yang batil. Akan cerita yang benar. Kalau saya tersampai benda batil, sahabat tegur saya dalam kuliah juga. Assalamualaikum Ustaz. Kena roci kot malam ni. Tapi kameraman jangan ambil lah gambar kan. Awak kena roci kot. Merepek macam. Merepek macam. Dah 9.25 tak berhenti lagi apa pasal ni. Kena roci kan. Tegak. Pasal itu ikhwan, saya katakan seluruh ungkapan saya, seluruh kuliah yang pernah saya buat, kalau antum pernah dengar saya bercakap tak benar pasal Nabi, saya tarik balik. Saya beristighfar pada Allah. Dan kalau antum tahu hak saya cakap tu tak benar, mungkin pada sangkaan saya hadis tu kuat. Tapi bila antum belajar hadis tu tak kuat, ketahuilah antum, saya akan sebut seperti para ulama salaf sebut, saya tarik perkataan saya ketika saya hidup dan saya mati. Kerana saya tak boleh mati membawa beban yang paling besar, berbohong kepada kekasih Allah Jalla wa'ala. Antum dengar ceramah saya pada hari saya mati, saya tak dapat betulkan. Saya tarik balik semua kesilapan yang saya cakap pada hari saya hidup dan pada hari saya mati. Tak boleh kita berbohong kepada Allah dan Rasul. Kebenaran adalah kebenaran. InsyaAllah ikhwan, semoga Allah berkati kita. Kita berjumpa lagi pada minggu akan datang, dan kuliah-kuliah yang akan datang kita akan bagi tahu kan di sini. Cuma di sini kita ada cabaran sikit ikhwan. Antum doa pada Tuhan supaya kedai judi di bawah bertukar jadi tempat pengajian. Itu cabaran kita. Sunnah akhirnya datang sebelah kedai judi. Tak apa ikhwan, judi pun judilah. Ini kau judi, besok kita pastikan dengan akhlak kita, dengan pengajian kita, seluruh bangunan ni akan jadi tempat pengajian Ahlus Sunnah. Kita ada atas, ada kiri, ada bawah. Kita bercita-cita memohon kepada Allah supaya tempat ini akan berubah menjadi pusat pengajian Ahlus Sunnah. Supaya tempat ini akan melahirkan tahfiz. Kita bercita-cita nak buat diploma bahasa Arab di sini, supaya kawan-kawan kita boleh belajar di sini bahasa Arab. Kita akan jadikan dewan ini sebagai charity sama-sama kita ya kawan. Kita akan lebarkan sunnah timur ke timur, selatan, utara dan barat. Kita akan ada program di sini seminggu sekali, daripada dewan Imam Syafi'i terus ke Melbourne, terus ke Jepun. Kita ada permintaan daripada Jepun live ke depa. Antum boleh hadir, antum boleh hadir. Silakan, ahlan wa sahlan. Antum ada idea, bagi idea. Dewan ni bukan kepunyaan ustaz, kepunyaan kita bersama ikhwan. Tidak ada grant nama ustaz dalam dewan ni. Nama adalah nama kita bersama. Yang cat ni bukan ustaz, demi Allah saya tak cat. Yang hampak ni semua bukan saya. Saya main duduk letak pungkok je ikhwan. Letak pungkok. Semua ini ikhwan jasa antum. Antum yang mewujudkan tempat ini. Jadi tempat ini adalah tempat kita seluruhnya ikhwan. Betul lah ikhwan. Bukan ustaz yang akan masuk syurga dulu, antum yang akan masuk syurga dulu ikhwan. Tapi bawa lah saya masuk sekali, jangan tinggal. Tetapi inilah ahli-ahli syurga, usaha-usaha ahli syurga. Simpan dalam hati, ini dewan kita bersama. Jagalah bersama ikhwan. Jagalah dewan ni bersama. Jangan anggap dewan ni kepunyaan siapa pun. Kita yang usahakan tempat ini. Kita tak ada masalah parking dah, tak ada masalah apa dah. Silakan. Allah akan jaga tempat ini selama kita menjaga agama Tuhan. Kepunyaan kita. Ni semua orang muda, sahabat-sahabat kita, mudir kita. Bukan mudir sementara, mudir kekal lah ni. Tak ada mudir sementara, ni lah mudir kita. Bagi idea, Pak Cik Zul punya usaha, Pak Amit, Pak Cik semua, mecat ni semua ni. Allahu Akbar. Saya duduk tengok je. Saya tak buat apa ya kawan. Saya tak buat apa. Saya main duduk lagu ni ya. Orang tua-tua kata bawa pungkok je main. Supaya Allah berkati jasa antum semua. Mailah tempat ni, jagalah tempat ni supaya Allah menjaga kita insya-Allah ya kawan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.